Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukhuwah, salam kasih sayang dan salam satu Malaysia. Bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin serta limpah kurnianya dapat kita bertemu lagi dalam gelanggang forum bersama saya Raja Siti Mariam binti Raja Muhammad Saleh pada pagi yang berbahagia ini. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita pada hari ini, kita sedia maklum dewasa ini kita dikejutkan dengan isu yang hangat dipamerkan di muka hadapan akhbar maupun di gadget canggih kita mengenai sumbang mahram. Isu ini sering diperkatakan oleh masyarakat kini kerana kes seperti ini tidak dapat diterima akal manusia normal apabila seorang ayah kandung yang sanggup untuk memperlakukan perkara yang tidak senonoh seperti merogol anak kandung perempuannya, atuk merogol cucu dan abang kandung merogol adik kandung. Melalui isu yang diperkatakan, kita dapat melihat bahawa sumbang mahram ialah kegiatan seks antara ahli keluarga yang rapat. Ia merupakan satu patang larang dalam kebanyakan budaya baik pada masa lampau maupun pada masa kini, termasuk juga dalam kebudayaan-kebudayaan lebih permisi terhadap perkara-perkara seks yang lain. Sumbang mahram dari segi syarak pula memberi maksud perbuatan zina yang dilakukan oleh seseorang yang ada pertalian darah atau nasab dengan mangsa atau hubungan jenis antara mereka yang mempunyai tali persaudaraan di mana perkahwinan antara mereka adalah tidak sah di sisi agama, undang-undang dan adat resam sesuatu budaya tersebut. Hal ini semakin merisaukan kerana ianya melibatkan golongan remaja bawah umur iaitu mereka yang masih bersekolah rendah ataupun menengah. Kita turut digemparkan apabila pelbagai gejala sosial yang dilakukan oleh golongan remaja kini seperti merogol, mencuri, menagih dadah, membuang bayi, gangsterism dan sebagainya. Oleh itu, sumbang mahram adalah salah satu kes sosial yang kerap berlaku ketika ini. Bak kata pepatah, seperti haruan makan anak. Justru masalah ini perlu dilihat dalam skop yang lebih besar jika ianya ingin diselesaikan. Sesuai dengan tajuk forum kita pada kali ini, sumbang mahram, faktor dan langkah mengatasinya. Persoalan inilah kunci utama forum yang ingin kita gunakan sebagai pembuka pintu-pintu kecemerlangan pendidikan akhlak di kalangan masyarakat kini. Sebelum mengupas tajuk ini dengan lebih mendalam, terlebih dahulu, marilah kita berkenalan dengan ketiga orang ahli panel kita pada hari ini. Jangan ragu dan jangan risau kerana hadirin sekalian sememangnya tidak asing lagi dengan panel-panel kita pada hari ini. Baiklah, di sebelah kanan saya, ahli panel pertama, Saudari Natasha Insyirah binti Ramlan. Apa khabar, Saudari? Terima kasih, Saudari Pengerusi. Seterusnya, ahli panel kedua kita, segak bergaya berbaju Melayu, Saudara Muhammad Hafizuddin bin Haslizan. Selamat datang buat saudara. Terima kasih, Cik Pengerusi. Dan di sebelah kiri saya, tampak pemalu tapi bijak dan petah berkata-kata, Saudari Nurul Yasmin binti Nur Asri. Selamat datang juga buat saudari. Terima kasih kepada Cik Moderator kerana menjemput saya di forum ini. Baiklah, sebelum saya menyimpan dengan lebih jauh, soalan saya pada panel pertama, apakah sebenarnya faktor yang menyumbang kepada berlakunya sumbang mahram dalam kalangan masyarakat kini? Dipersilakan, saudari. Terima kasih Pengerusi yang cantik boleh pekertinya membawa rasional persoalan. Terlebih dahulu, yang dihormati rakan-rakan panel dan sidang hadirin sekalian. Tidak dinafikan bahawa jenayah sumbang mahram merupakan satu gejala yang semakin serius yang mendapat perhatian masyarakat dan pihak kerajaan pada masa kini. Maka di sini, saya ingin mengemukakan bahawa punca dominan yang mencetuskan fenomena ini ialah nafsu syahwat yang bermaharajalela. Secara lahiriah, setiap manusia lahir dengan sesuatu yang dinamakan sebagai nafsu di dalam diri. Perkara inilah yang membuatkan kita semua berkeinginan untuk mendapatkan sesuatu seperti makanan yang lazat, minuman yang sedap, pakaian yang cantik, kereta yang besar dan sebagainya. Ini termasuklah nafsu syahwat yang mendapatkan sesuatu yang bersifat seksual bersama pasangan berbeza jantina secara fitrah asalnya. Ketundukan terhadap hawa nafsu berpunca daripada kelemahan iman dan akidah akibat kejahilan seseorang itu terhadap ayat-ayat Allah, hukuman Allah dan terhadap tanggungjawab serta amanah terhadap Allah. Ketundukan terhadap hawa nafsu menyebabkan manusia terlupa siapakah yang menjadi mangsa untuk melepaskan nafsu syahwatnya, sama ada anak sendiri, cucu sendiri atau sesiapa sahaja yang mempunyai pertalian darah dengan seseorang itu. Rasulullah SAW pernah bersabda, tidak berzina seorang penzina sedangkan ketika berzina itu dia masih beriman.
Tidak mencuri seorang pencuri, sedangkan ketika mencuri itu dia masih beriman. Tidak minum arak seorang peminum arak itu, sedangkan ketika itu dia masih beriman. Rakan panel sekalian, apa-apa tindak tanduk dan kelakuan seseorang itu mestilah berlandaskan kepada keimanan seseorang itu. Ramai pelaku sembah mahram sedar bahawa kelakuan sembah mahram itu adalah berdosa besar. Namun, disebabkan oleh kelemahan iman yang menyebabkannya dalam keadaan nafsu mereka yang mengatasi kewarasan. Hal godaan nafsu ini pernah diperingatkan oleh Allah Subhanahu Taala dalam firman-Nya, وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ. yang bermaksud, sesungguhnya nafsu manusia itu menyuruh melakukan kejahatan, kecuali orang-orang yang telah diberi rahmat oleh Tuhanku, maka terselamatlah ia dari hasutan nafsu itu. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Surah Yusuf ayat 53. Ayat ini menjelaskan tentang bahayanya nafsu apabila kewarasan seseorang itu telah melampaui batasnya. Hilangnya kewarasan ini tidak boleh diselamatkan lagi, melainkan dengan rahmat dan kasih sayang Tuhan yang boleh menyelamatkannya. Oleh sebab itu, tidak hairanlah jika seseorang yang dianggap kuat agamanya sekalipun boleh terjerumus mengikuti hawa nafsunya. Terima kasih kepada panel pertama kita atas lontaran konsep yang utuh lagi berisi. Sebentar tadi, panel pertama ada menyatakan bahawa nafsu syahwat merupakan salah satu faktor yang menyumbang kepada berlakunya sumbang mahram, di mana seseorang itu tidak dapat mengawal diri mereka daripada melakukan maksiat tersebut maupun mereka peka akan kelakuan itu merupakan perlakuan yang dilarang agama dan perbuatan yang amat keji. Seterusnya, saya ingin menanyakan kepada panel kedua tentang pendapat saudara berkenaan apakah punca yang memberi pengaruh kepada isu sumbang mahram berleluasa sejak kebelakangan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saudari Raja Siti Mariam, iaitu pengerusi untuk forum ini. Untuk pengetahuan semua, kes sumbang mahram tidak asing lagi diperkatakan dalam masyarakat kita. Hal ini yang demikian kerana terdapat beberapa faktor berlakunya sumbang mahram ini. Jadi, di sini saya akan berikan satu faktor berlakunya isu ini, iaitu faktor kewangan. Seperti yang kita tahu, kewangan adalah antara sumber yang penting untuk manusia seperti kita untuk menjalani kehidupan seharian dengan mudah. Dengan ekonomi negara kita yang agak merosot pada hari ini, ianya amatlah terkesan untuk semua golongan, terutamanya pemuda-pemudi yang baru sahaja menamatkan pengajian sebagai graduan yang mempunyai diploma, ijazah maupun PhD. Hal ini demikian kerana jika berlakunya kemerosotan ekonomi negara, maka amat sukarlah bagi mereka sebagai graduan ini untuk mendapatkan kerja yang tetap. Dengan ini, mereka tidak akan mendapat gaji yang tetap untuk mereka membayar semula hutang dari pinjaman yang telah mereka lakukan sepanjang menjadi seorang pelajar. Seperti yang kita tahu, zaman kini ramai pemuda-pemudi yang tidak ada duit sanggup untuk melakukan perkara yang telah dilarang seperti mencuri, meragut dan merompak untuk mendapatkan duit. Perkara ini berlaku kerana mereka telah berada dalam keadaan yang terdesak untuk mendapatkan duit sehingga mereka sanggup melakukan perkara yang tidak elok. Seterusnya, sebagai seorang pemuda, mereka pastilah ingin merasa seperti orang lain, iaitu berkahwin dengan pasangan mereka secara sah dari sudut Islam. Tetapi, hidup pada ekonomi kini yang agak merosot pasti akan menyukarkan mereka kerana seperti yang kita tahu, budaya kebendaan yang mencengkam masyarakat hari ini telah membawa kepada perlumbaan menaikkan perbelanjaan perkahwinan hingga ke tahap yang amat tidak masuk akal. Mas kahwin dan hantaran hari ini bukan saja ditentukan oleh harga pasaran, malah ditentukan juga berdasarkan taraf dan kedudukan. Keluarga hari ini tidak hanya menjadikan perkahwinan anak gadis mereka sebagai melepaskan tanggungjawab, malah menjadikan seperti satu perniagaan yang menguntungkan mereka. Akibatnya, bukan sahaja ramai gadis yang gagal mencari pasangan, malah ramai anak-anak muda lelaki kini menghadapi masalah bagi mendirikan rumah tangga seperti yang saya katakan tadi. Sebagai seorang lelaki, mereka pastilah akan menjadi ketua keluarga, maka besarlah tanggungjawab yang akan ditanggung oleh para lelaki jika telah berumah tangga. Dengan ini,
Melakukan satu kerja sahaja tidak cukup untuk menanggung kehidupan seharian apabila sudah berkeluarga. Maka, pilihan yang mereka ada ialah melakukan kerja lebih daripada satu agar dapat membayar hutang yang telah mereka lakukan dan memberi nafkah kepada isteri. Hal ini jelas menunjukkan bahawa seseorang yang tidak dapat berkahwin kerana mempunyai masalah kewangan sudah pasti akan melakukan perkara yang tidak elok itu jika iman dalam diri mereka lemah. Sebagai contoh, isu yang sedang kita bincangkan ini iaitu sumbang mahram. Kerana itulah boleh berlakunya di mana seorang itu yang sanggup untuk melepaskan nafsunya pada adik kandung mereka ataupun wanita yang mempunyai pertalian darah dengannya. Faktor ini sesuai dengan hadis yang ingin saya katakan, iaitu Rasulullah SAW bersabda. Hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu diriwayatkan oleh Alqamah berkata, aku berjalan bersama Abdullah di Mina. Lalu kami bertemu Osman yang kemudian menghampiri Abdullah. Setelah berbincang beberapa ketika, maka Osman berkata, ya Abdullah, maukah kamu aku akan kahwinkan dengan perempuan muda? Mudah-mudahan dia akan mengingatkan pada masa lampau yang indah. Maka Abdullah pun menjawab, ucapanmu sejajar dengan sabda Rasulullah SAW kepada kami. Wahai anak muda, barang siapa antara kamu yang mempunyai kemampuan, maka hendaklah dia berkahwin kerana ianya memelihara pandangan dan menjaga kemaluan. Jika kamu tidak mampu, maka hendaklah kamu berpuasa kerana ianya boleh menjadi benteng nafsu. Sekian sahaja penerangan saya. Maka dengan ini saya harap dapat menjawab sedikit sebanyak persoalan daripada Cik Pengerusi. Terima kasih. Terima kasih kepada panel kedua atas pandangannya amat bernas sebentar tadi. Sekarang sudah terang lagi bersuluh bahawa sebenarnya faktor kewangan juga boleh memberi impak kepada berlakunya sumbang mahram di antara masyarakat sekeliling. Sukar untuk dipercayai bahawa faktor kewangan juga boleh mendorong individu itu untuk melakukan perbuatan terkutuk. Jika dua orang panel kita tadi menerangkan tentang faktor sumbang mahram serta menghuraikan dengan selengkapnya, saya ingin meminta pendapat panel ketiga sekiranya terdapat faktor lain yang mempengaruhi sumbang mahram sehingga perkara itu berleluasa. Dipersilakan. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada saudari moderator dan kedua-dua ahli panel tentang informasi yang telah disampaikan sebentar tadi. Untuk pengetahuan semua, selain daripada faktor nafsu, syahwat dan keuangan, tidak menutup aurat dengan sempurna juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi sumbang mahram. Pengertian aurat dari segi bahasa ialah aib, cacat atau celak, manakala dari segi istilah ia merupakan sesuatu yang wajib ditutup dan haram diperlihatkan kepada orang yang muhrimnya. Perintah menjaga aurat dalam ajaran Islam merupakan salah satu perkara yang sentiasa diingati dan dipupuk dalam kalangan umat Islam baik lelaki maupun wanita. Dan hukum menutup aurat mengikut syarak adalah wajib. Umum mengetahui bahawa batasan aurat lelaki dan perempuan adalah seperti yang dijelaskan oleh Bafadlu Al-Hadrami, iaitu aurat lelaki dan hamba sahaya adalah antara pusat dan lutut, dan aurat wanita yang merdeka ketika dalam solat atau ketika terdapat di sekelilingnya orang bukan mahram ialah seluruh anggota badan kecuali muka dan tapak tangan, dan aurat ketika bersama mahramnya ialah antara pusat hingga ke lutut. Kita bukan sahaja perlu menutup aurat ketika berada di luar rumah, tetapi kita juga perlulah menjaga aurat ketika berada di dalam rumah, di mana terdapat anggota keluarga yang lain dan kita harus menghormati antara satu sama lain. Tidak menutup aurat dengan sempurna ini bermaksud tidak memakai pakaian mengikut syarak. Contohnya, memakai pakaian yang ketat dan pakaian dipakai nipis sehingga boleh menampakkan bentuk badan, dan ianya boleh mengakibatkan nafsu lelaki maupun wanita terangsang apabila melihatnya. Walaupun mereka mengatakan bahawa tidak semua yang tidak menutup aurat akan menjadi korban seksual, namun haruslah kita sentiasa berjaga demi kepentingan diri sendiri. Sebagaimana bahan-bahan lucah yang merangsangkan nafsu syahwat manusia, maka sesiapa sahaja di sekelilingnya mungkin akan menjadi mangsa. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 26 yang berbunyi seperti berikut. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير
ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikianlah sebahagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat. Ramai wanita muslim hari ini tidak mengambil berat dengan memakai pakaian menutup aurat dengan sempurna. Ramai di antara mereka lebih suka dan terpengaruh dengan ciri-ciri pakaian yang berfashion semasa, terutama fashion yang datangnya daripada barat. Islam tidak melarang jika sekiranya wanita muslim ingin menggunakan fashion terkini di zaman moden ini. Tetapi pakaian tersebut biarlah digunakan daripada kain yang tidak terlalu nipis dan reka bentuk pakaian tersebut mestilah menutup seluruh tubuh kecuali muka dan tapak tangan. Tidak terlalu ketat hingga menampakkan bentuk tubuh badan. Corak dan warnanya pula perlulah sederhana, tidak terlalu cerah hingga mendatangkan daya tarikan kepada orang yang melihatnya. Jika syarat-syarat tersebut dipatuhi, maka tidak menjadi masalah wanita muslimah menampilkan diri dengan pakaian yang memenuhi cita rasa semasa dan pada masa yang sama tidak bercanggah dengan syariat Islam. Sungguh intelektual pemikiran panel kita yang ketiga. Memang tidak dapat disangka lagi, zaman kini cara pemakaian yang menutup aurat amatlah penting kerana siapa sangka ia boleh menjadi isu berlakunya sumbang mahram. Tetapi saya ingin bertanya secara ringkas tentang pendapat ahli panel kita pada hari ini. Apakah sebenarnya langkah-langkah yang boleh diambil untuk membendung isu ini daripada berterusan? Saya persilakan panel kita yang pertama dahulu untuk memberikan sedikit ulasan. Terima kasih saudari pengerusi. Saya ingin menegaskan bahawa masalah ini tidak boleh dipandang sebelah mata kerana masalah ini amatlah serius. Oleh itu, bak kata pepatah, tiada penyakit yang tiada penyembuhnya. Terdapat banyak langkah yang efektif boleh dijalankan bagi membendung gejala ini. Antaranya, kita mestilah mendalami ilmu agama. Rakan panel sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala mencipta manusia agar manusia dapat beribadah ke atasnya serta patuh akan perintahnya. Namun, setiap manusia pasti berhadapan dengan dugaan, masalah dan pancaroba kerana dunia ini tidak lari dari cabaran. Oleh yang demikian, setiap hamba Allah Subhanahu Wa Taala mestilah mendalami ilmu agama agar dapat memantapkan keimanan dalam diri sekaligus dapat mengharungi setiap dugaan yang diberi dengan tenang dan sabar. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, dengarkanlah pantun ini. Ilmu itu pelita hati, wajib dituntut setiap hari. Wahai teman, marilah berjanji, tuntutlah ilmu hingga ke mati. Pantun 4 kerat tadi membawa maksud menuntut ilmu biarlah dengan cara yang betul dan bersungguh-sungguh. Maka mengamalkan ajaran agama Islam yang kukuh patut diikuti dan wajib dilakukan oleh semua umat Islam, terutama sekali di kalangan keluarga bagi membendung kemelut ini. Dengan adanya pegangan ilmu agama yang kuat, jenayah sumbang mahram tidak akan berlaku kerana insan yang kuat imannya pasti dapat membezakan mana yang haram dan halal serta berusaha meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala walau berat mana pun yang dihadapinya. Malahan, setiap ilmu agama yang dipelajari mestilah melalui guru atau murabbi dan berdasarkan daripada sumber-sumber yang benar iaitu Al-Quran, As-Sunnah dan Al-Hadis. Seperti yang kita tahu, Al-Quran merupakan mukjizat teragung Rasulullah SAW. Di dalamnya terkandung segala rahsia ilmu dan pengajaran yang boleh manusia amalkan dalam mendalami ilmu agama. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. yang bermaksud, dan kami turunkan dengan beransur-ansur dari Al-Quran ayat-ayat suci yang menjadi ubat penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman kepadanya, dan Al-Quran tidak mendambakan orang-orang yang zalim disebabkan keingkaran mereka melainkan kerugian juga. Daripada surah Al-Isra ayat 82. Pendidikan pengetahuan agama merupakan teras peraturan manusia. Kehidupan yang tidak berlandaskan peraturan sudah tentu akan kucar-kacir sebagaimana geng sumbang mahram. Pada akhirnya, orang yang mendalami ilmu pengetahuan agama akan dapat mengenal pasti dengan baik jalan yang lurus dan jalan yang bengkok.
Justru, mereka dapat menjalani hidup sebagai khalifah Allah dengan lebih sempurna mengikut kehendak ilahi. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang menyatakan bahawa barang siapa yang dikehendaki oleh Allah akan kebaikan padanya, maka sudah tentu Allah menjadikannya seseorang itu yang mengerti hal-hal agama. Begitu hebat sekali wacana yang dilontarkan oleh panel pertama kita sebentar tadi. Sememangnya seseorang itu wajar mendalami ilmu agama dan belajar tentang hukum hakam agama Islam sebelum bertindak melakukan sesuatu perkara, dan sesungguhnya ilmu agama amatlah penting demi melahirkan insan yang beriman. Seterusnya, persoalan berikutnya untuk panel kita yang kedua, apakah pendapat saudara tentang usaha yang boleh diaplikasi untuk membanteras sumbang mahram yang telah menjadi isu hangat di muka hadapan akhbar maupun sosial media? Terima kasih lagi kepada Cik Pengerusi. Jadi, apakah langkah mengatasi isu ini? Pada pendapat saya, terdapat beberapa langkah untuk mengatasi isu sumbang mahram ini. Antaranya ialah yang paling berkesan, ialah peranan keluarga. Untuk pengetahuan semua, keluarga ialah satu kumpulan manusia yang dihubungkan melalui pertalian darah di mana para anggotanya tinggal di suatu tempat, iaitu di bawah suatu atap dalam keadaan saling bergantungan. Umum mengetahui bahawa keluarga yang terdiri daripada ibu dan bapa adalah golongan pertama yang hidup bersama-sama dengan kita. Mengapa saya mengatakan bahawa peranan keluarga adalah antara langkah mengatasi yang paling berkesan? Ianya kerana, seperti yang saya telah beritahu sebentar tadi, keluarga adalah golongan yang pertama yang hidup bersama kita. Maka, didikan awal daripada keluarga amatlah penting untuk melahirkan anak yang baik akhlaknya. Hal ini kerana menitik beratkan didikan agama dengan memantapkan keimanan dalam diri adalah dari setiap anak-anak amatlah penting. Perkara ini dapat dilakukan dengan mempraktikkan ajaran agama Islam yang kukuh di kalangan anggota keluarga, terutama sekali tentang nilai-nilai kehidupan yang patut diikuti dan wajib dilakukan oleh semua umat Islam, seperti sentiasa melaksanakan perintah yang wajib daripada Allah SWT, iaitu solat 5 waktu sehari semalam sebagaimana sabda baginda SAW. Suruhlah anak kamu mengerjakan solat apabila ia telah berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika enggan mengerjakan solat sedangkan mereka telah berumur 10 tahun. Riwayat Imam Ahmad, Abu Daud dan Al-Hakim dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Bukan itu saja, ibu bapa juga perlu melatih anak-anak mereka tentang batas pergaulan sesama adik-beradik. Ianya kerana batas sesama adik-beradik juga adalah antara ajaran agama Islam yang harus dipraktikkan dalam kehidupan seharian. Sebagai contoh, tidak terlalu berlebihan ketika hendak menunjukkan kasih sayang kepada adik-beradik, terutamanya adik-beradik yang berlainan jantinang. Maka dengan ini, jelaslah bahawa peranan keluarga adalah antara langkah mengatasi sumbang mahram. Seperti peribahasa, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Akhir kata dari saya, ibu bapa sememangnya memainkan peranan penting dalam menitik berat mendidik anak-anak itu. Ibu bapa perlu sedar, anak-anak ibu ibarat kain putih dan ibu bapa perlu bertanggungjawab mencorakkannya dengan corak yang berpaksikan ajaran agama sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kedua orang tuanya yang menjadikannya sebagai Yahudi, Nasrani atau Majusi. Riwayat Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah. Saya serahkan semula kepada Cik Pengerusi. Terima kasih. Begitu hebat kata-kata yang diutarakan oleh panel kita sebentar tadi. Diharapkan ianya dapat dijadikan pegangan dan panduan oleh golongan ibu bapa di luar sana untuk mendidik anak remaja kita menjadi insan yang berilmu dan beragama, insya-Allah. Sekarang kita perdengarkan pula pendapat daripada panel kita yang ketiga secara ringkas tentang apakah lagi yang boleh kita lakukan demi menangani isu ini sebelum ia menjadi amalan masyarakat kini. Baik, terima kasih kepada Cik Moderator dan panel-panel sekalian. Bagi menangani isu sumpah mahram ini, sebagai umat Islam kita perlulah menjaga pergaulan antara lelaki dan perempuan. Allah SWT mencipta manusia, lelaki dan perempuan. Ia juga mencipta syariat untuk mereka. Dalam syariat Islam, ada sesetengah hukum atau peraturan berbeza di antara lelaki dan perempuan dan ada yang tidak berbeza. Dalam melaksanakan tanggungjawab masing-masing, kadang-kadang berlaku pergaulan di antara lelaki dan perempuan. Lebih-lebih lagi dalam masyarakat kini.
Maksud pergaulan iaitu ikhtilat dalam perbincangan ini ialah bergaul atau bercampur di antara lelaki dan perempuan ajnabi iaitu yang sah kahwin di satu tempat, berlaku interaksi dalam bentuk pandang memandang atau perbualan di antara seseorang dengan lain. Artinya, ia berlaku antara 3 orang atau lebih. Ia berbeza dengan khalwat yang hanya terdiri daripada 2 orang sahaja. Pergaulan lelaki dan perempuan muhrim perlu menepati batasan agama agar tidak terdorong nafsu syahwat. Oleh itu, Islam telah menggariskan beberapa adab pergaulan antara lelaki dan wanita muslim agar keduanya tidak hanyut dan leka. Antaranya ialah dilarang berkhalwat atau berdua-duaan. Hal ini kerana ada ketikanya kita terpaksa berurusan secara berdua. Jika boleh elakkanlah, atau lebih baik bagi kaum hawa, bawalah mahram atau rakan anda bersama. Hal ini bagi mengelakkan fitnah. Bahkan Nabi SAW turut bersabda, "Janganlah lelaki berdudaan dengan seorang wanita kecuali bersama mahramnya." Hadis riwayat Bukhari. Selain itu, lelaki dan perempuan haruslah menundukkan pandangan mereka. Pandangan antara lelaki dan perempuan atau sebaliknya termasuk salah satu panahan syaitan. Bahkan, pandangan merupakan awal berlakunya fitnah, sehingga Allah SWT memerintahkan kepada lelaki maupun perempuan untuk menjaga pandangannya. Firman Allah SWT, قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. yang bermaksud, katakanlah kepada orang lelaki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya, Allah Maha mengetahui apa yang mereka lakukan. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Surah An-Nur ayat 30. Akhir sekali, lelaki dan wanita mestilah tidak melakukan pergaulan bebas. Pergaulan atau percampuran antara lelaki dan wanita di suatu tempat tanpa hijab atau penghadang membolehkan mereka melihat lawan jenis dengan mudah dan sesuka hati. Bagi wanita muslimah, sudah tentu hal tersebut membimbangkan apabila mereka dijadikan objek pandangan kaum Adam. Jika ia atas urusan kerja dan benar-benar penting, dalam erti kata lain, jika ketiadaan kita di tempat tersebut menyebabkan kerja atau perancangan tersebut tergendala, maka ia diharuskan. Namun, jika hal tersebut hanya sekadar berbual-bual mesra sesama rakan berlawanan jenis, adalah lebih baik dielakkan dan percepatkanlah masa untuk berundur diri agar tidak berlama-lama dan berlanjutan sehingga lewat malam. Mudah-mudahan kita semua terpelihara daripada perkara yang dimurkai oleh Allah dan bersama-sama berusaha memperbaiki diri untuk menjadi seorang Muslim yang sejati. InsyaAllah. Terima kasih saya ucapkan kepada ketiga-tiga ahli panel kita kerana sudi hadir dan sudi menyuarakan pendapat masing-masing. Moga apa yang kita dapat pada hari ini tidak sekadar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Nampaknya masa amat mencemburui kita. Kesimpulannya, perkara yang berkaitan dengan masalah ini sebenarnya bukanlah suatu perkara yang patut dipandang remeh. Setiap individu mempunyai tanggungjawab dalam membendung kemelut ini daripada terus menjadi parah. Sebelum kita menunding jari kepada mana-mana pihak, eloklah kita renung-renungkan sejenak. Lautan itu dunia, bahtera itu kita. Kemudi itu agama. Peliharalah bahtera daripada karam di lautan dunia. Sebelum mengakhiri bicara forum kita pada hari ini, terimalah serangkap pantun yang berbunyi, kalau pergi Tanjung Keramat, anak manis jangan diangkat. Bersama kita memohon rahmat, moga majlis mendapat berkat. Sekian saja untuk hari ini. Terkasar bahasa, tersilap bicara, mohon dimaafkan. Sesungguhnya yang baik itu datang daripada Yang Maha Pencipta dan yang kurang elok itu datangnya daripada kekhilafan kami sendiri. Saya akhiri forum kita pada pagi ini dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.